Oh, hari ini oh, si Minah ni dia derma RM10 masuk tabung masjid. Pahala. Oh, dia solat duha. Pahala. Dia mengumpat. Dosa. Dia mengata orang. Dosa. Contoh. Dia melawan cakap suami. Dosa lagi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 57. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Maksudnya, dan mereka yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan masukkan mereka ke dalam jannah-jannah, syurga-syurga, kebun-kebun yang di dalamnya ada sungai yang mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan bagi mereka isteri-isteri, pasangan-pasangan yang suci, mutahharah. Dan kami masukkan mereka di bawah perlindungan, di bawah zil, naungan Allah Ta'ala. Okey. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Dan Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di kalangan orang lelaki dan wanita-wanita yang beriman, kebun-kebun jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan juga tempat mereka, tempat tinggal yang baik di dalam jannah Aden, syurga Aden. Dan keredaan Allah ke atas mereka amat besar. Itu adalah kejayaan yang sangat besar bagi orang yang melakukan demikian. Ini beriman dan beramal saleh. Jadi iman kena ada. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 72. Okey. Jadi apa itu iman? Apa itu iman? Jadi kita beriman pada Allah Ta'ala. Ataupun kita kata iman ni kena ada. Kalau nak masuk syurga kena beriman. Apa itu iman? Secara bahasanya, apa dia? Secara bahasanya ialah aman. Jadi aman. Kita tenang. Kita tenang. Maksudnya kita accept. Kita menerima. Kita menerima tentang apa? 6 rukun ini. Yang pertama apa dia? Rukun iman. Beriman kepada Allah. Beriman kepada apa? Kitab-kitab. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada rasul-rasul. Beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada qada dan qadar. 6 rukun iman. Itu maksudnya. Kita beriman. Sebab tu bila Jibril AS datang kepada Rasulullah, dia tanya, kan, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Khabarkan kepadaku, bagi tahu aku tentang apa itu iman. Nabi SAW menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadar syarrihi wa khairihi. Itu hadis dalam hadis Jibril. Itu yang Nabi SAW jawab. Apa benda iman? Apa itu iman? Kita kena beriman dengan 6 perkara ni. Beriman pada Allah. Simple lah, insya-Allah. Senang je. Beriman pada malaikat-malaikat. Senang je nak beriman, okey. Macam mana? Kenapa iman ni kita boleh kata iman ni dia membawa kepada syurga? Pada malaikat. Apa kaitan beriman pada malaikat ni dengan jalan ke syurga? Siapa boleh bagi jawapan? Kalla bal tukazzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Bahkan mereka ini mendustakan agama. Sesungguhnya ke atas mereka itu ada apa dia?
Wa inna alaikum lahafizin, ini penjaga-penjaga di kalangan para malaikah. Ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin, yang mulia, yang mencatat. Siapa dia? Raqib dan Atid. Malaikat-malaikat yang mencatat, yang menjaga manusia. Yang menjaga apa? Menjaga amalan manusia. Mereka tahu si fulan ataupun si fulanah ini, dia banyak pahala ke, dia banyak dosa. Dia banyak buat benda baik ke, banyak buat benda jahat. Ya'lamuna ma taf'alun. Jadi kalau kita beriman pada malaikat, kita menyedari hakikat bahawa ada penjaga di kiri dan kanan kita yang sentiasa memerhatikan kita, yang sentiasa mencatat perbuatan kita. Oh, hari ini si Minah ni dia derma RM10 masuk tabung masjid, pahala. Oh, dia solat duha, pahala. Dia mengumpat, dosa. Dia mengata orang, dosa. Contoh. Dia melawan cakap suami, dosa lagi. Lepas tu, esoknya dia buat pahala lagi. Dia masakkan untuk suami, dapat pahala lagi. Jadi, kita sedar hakikat ini. Jadi, kita kan sentiasa menjaga amalan kita. Betul tak? Kalau kita tak percaya pada malaikat, kita tak malu. Betul tak? Kita buat dosa, kita tak semayang, kita tak solat. Depan orang mungkinlah kita sembahyang, tapi tak ada orang, tak semayang. Jadi, ini adalah cara ataupun bagaimana beriman pada malaikat itu boleh membawa kepada syurga. Beriman pada kitab-kitab Allah Ta'ala. Kitab-kitab yang diturunkan. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Yang tiga, yang pertama tadi, tak ada lagi dah. Dah tak autentik. Taurat, Zabur, Injil, dah tak autentik. Dah tak boleh pakai dah. Kerana banyaknya penyelewengan. Yang tinggal apa? Al-Quran. Beriman dengan Quran. Kita percaya Allah Ta'ala yang turunkan. Simple as that. Beriman pada Nabi dan Rasul. Dengan apa? Dengan cara menerima ajaran mereka. Beriman dengan ajaran mereka. Mengikuti ajaran mereka. Terutama sekali ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari akhirat. Beriman pada hari kiamat. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan wa tu'mina bil qadar syarrihi ataupun khairihi wa syarrihi. Ditekankan, diulang 2 kali. Kenapa? Dalam hadis Jibril tadi, dalam hadis Umar Khattab tadi, Rasulullah jawab, an tu'mina, bahawa engkau beriman dengan Allah Ta'ala, dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasulnya, dengan hari akhirat, dan engkau beriman. Nabi ulang lagi bila nak sebut pasal qadar. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kenapa? Padahal kalau boleh je kan, kalau Nabi SAW dia cakap je lah terus kan, kau beriman dengan hari akhirat dan qadar dan qadar. Apa susah? Tapi kenapa nak kena ulang lagi perkataan beriman tadi? Sebab penegasan. Kerana qadar inilah yang paling susah kita nak beriman dengannya. Betul tak? Betul tak? Nak beriman dengan Allah, dengan kitab, dengan malaikat senang Tapi qadar dan qadar, dia kena kat batang hidung kita. Itu yang paling susah. Kalau dapat gaji 10,000, suka kita. Alhamdulillah. Syukur. Aku beriman dengan Allah Ta'ala. Cuba Allah Ta'ala tarik 10,000 daripada hidup kita. Tarik segala nikmat daripada hidup kita. Datangkan musibah atas kita. Kena penyakit kat kita. Apa kita cakap? Apa kita buat? Itu ujian di situ. Sebab itu tu'mina disebut, diulang sekali lagi oleh Rasulullah sebagai penegasan untuk menguatkan. Inilah part yang paling susah dalam rukun iman ini, yang paling susah. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, mafhumnya, maksudnya dia kurang, barang siapa yang bersabar ketika mana Allah Ta'ala mengambil 2 kekasihnya. Siapa 2 kekasihnya? Mata ni buta. Allah Ta'ala takdirkan dia betul. Siapa yang bersabar, maka Allah Ta'ala akan gantikan dia dengan syurga. Jadi, itu kenapa ataupun antara sebab mengapa beriman dengan qadar dan qadar ni membawa kepada syurga. Jadi, bila kita beriman dengan qadar, kita percaya dan yakin Allah Ta'ala yang mentakdirkan baik dan buruknya hidup kita ini. Segala apa yang berlaku ni semua ketentuan Allah Ta'ala. Kita sabar. Dan kita redha. Bukan setakat sabar, kita redha. Dapat sakit pun, ya Allah, kena diagnose sakit
contohnya lah, kena diabetes ke, kena kencing apa nama tadi, darah tinggi ke apa ke, alhamdulillah. Siapa boleh buat macam tu? Nampak sakit, sakit, alhamdulillah. Kebanyakan kita cakap apa? Kenapa lah? Kita marah kan. Kenapa lah sakit ni? Kenapa ni? Betul tak? Sebab itu part yang paling susah. Tapi siapa yang sabar, Allah Ta'ala akan bagi dia ganjaran syurga. Subhanallah.